الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وأفاد الشعراني هنا في هنا سيده هنا ها اوكي يا هنا Watuluhu dan panjangnya. Tulu yakni tulus sirat. Watuluhu salasatu alfi sanatin dan panjangnya salasu alafi sanatin dan panjang sirat tadi ada kata apa? Tentang sirat lagi. Watulu ay watulu sirati salasatu alafin sanah 300 tahun. Alfu su'udin 1000 naik. Ni kita begitu. Alfu su'udin naik. Wa alfu hubutin dan 1000 untuk turun. 1000 tahun turun. Wa alfu istiwa'in dan 1000 ratap. Jadi dia kata macam mana sirat ni? Waqaya ambil perkataan waqala ba'dhum, itu yang kata ba'dhum ni, berkata sebagian ba'dhum ai ba'dul ulama'i. Mana berkata sebagian ulama ini panjang sirat ini 3000 tahun. 1000 naik, 1000 rata, 1000 turun. Begitu. Boleh. Wa fi kalami Syekh al-Akbari. Wa fi kalami dan pada. Wa fi dan pada. Kalami Syekh al-Akbari. Kalam Syekh Akbar. Siapa Syekh al-Akbar? Wa fi kalami Syekh al-Akbar, mana fi dan pada perkataan Syekh al-Akbar. Mana Syekh Akbar ni? Syekh Al-Azhar waktu tu.
Syekh Al-Azhar. Siapa dia? Imam Asy-Syarqawi. Dia sebut Syekh Al-Khabar ni. Imam Asy-Syarqawi. Wa qala wa fi kalami Syekh Al-Akbar, dan pada perkalaan Syekh Al-Akbar. Mana Syekh Al-Akbar ni Syekh paling besar? Mana dialah Syekh Al-Azhar dulu. Ingat Azhar dulu cukup dimuliakan. Sebab ulama mereka memuliakan ilmu. Azhar dulu. Tapi Azhar sekarang, setelah kerajaan Mesir campur semua, pilih pun kerajaan sendiri yang tentukan siapa jadi ketuanya, rosak Azhar sekarang. Azhar sekarang, Azhar yang rosak. Sebab tu ulama Azhar berdiam diri biarpun Mesir menutup sempadan Rafah, sempadan Palestin dengan Mesir, tutup. Sedangkan berjiran tutup. Ini Azhar dulu. Sebab tu Syekh Ustaz cerita dulu, dia kata ulama, wallah alam, Syekh Al-Hadri, dia kata seorang Syekh Azhar waktu zaman sebelum Mesir jadi republik, dia di bawah raja. Selepas raja. Jadi Raja Mesir dulu dia buat jamuan bulan Ramadan. Buat jamuan bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Jemputlah ulama Azhar. Sedialah roti semua kan. Jadi seorang ulama Azhar waktu tu dia tak makan. Tanya mengapa tak makan? Dia kata innallah hurrimat alaikumul mait wad damu. Diharamkan kepada kamu bangkai wad damu, dan darah. Jadi Raja Mesir tanya, nyebut tu di sana Mesir, mana darahnya? Dia ambil roti depan dia perah roti, keluar darah. Ini darah kezaliman kepada rakyat tu. Ustaz lupa nama Syekh dia, subhanallah, dia sebut Khudari kan? Lupa Ustaz, subhanallah. Jadi dia kata innallaha harrama alaikumul maitata wad dama. Allah haramkan kepada kamu. Allah haramkan maitata, bangkai, wad dama, dan juga darah. Mana darahnya? Dia ambil roti yang dihidangkan, diperah. Ini darah. Mana ini harta pemerasan rakyat tu. Tengok ulama Mesir, ulama Al-Azhar pada waktu itu. Ulama Al-Azhar pada waktu itu. Sekarang di sana ada Azhar, tapi kita tengok sempadan Mesir dengan nak sampai bantuan ke Gaza, setengah mati boleh masuk. Sebab apa? Sebab Mesir tutup sempadan. Sebab dia hubungan dengan Yahudi kan. Tapi adakah ulama Al-Azhar? Cuba para masyayikh Al-Azhar sebut ini perbuatan haram. Tapi Azhar telah kerajaan campur tangan, pelantikan Syekh Azhar ya. Sebab Dr. Mursi dulu dia bagi sekejap Mursi. Apa dia buat? Yang ikhwan tu dia bagi untuk pelantikan Syekhul Azhar, ulama Azhar sendiri pilih. Kami tak patut campur. Itu buat. Tapi sekarang ya ulama ini nanti itu. Faham tu? Ini Syekhul Azhar. Sebab tu Azhar dulu itulah tempat rujukan dunia Islam. Wa fi kalam Imam Bajuri sini, dia juga Syekh Azhar lah. Imam baju dia. Wa fi kalam Syekh Al-Akbar, mana Imam Asy-Syarqawi. Wa fi kalam Syekh Al-Akbar ma yufidu, apa yang memberi faedah. Ingat Imam Syarqawi adalah guru Imam Bajuri. Ingat Imam Syarqawi. Ini subhanallah, dulu ulama yang memang di dunia Islam Khalifah Uthmaniyah itulah tempat rujukannya. Dan masalah Khalifah Azhar yang gemilang. Wa fi kalami Syekh Al-Akbari ma yufidu, apa yang memberi faedah. Adam at-ta'wili,
Anama, tidak takwil, kita berpegang, kita bersandarkan, bertakwil ala zahiri hadhil alaf, di atas ala zahiri hadhil alaf, atas zahir hadhil alafi, ini beribu-ribu ni, 3,000 ni je kita jangan kita pegang Imam Syarqawi. Sebab apa? Sebab riwayat dia sangat dhaif, benda akidah tak boleh apa. Sebab apa tulis itu? Lianna riwayatuhu, riwayat ini dhaifatun jiddan, lemah sangat-sangat. Sebab Imam Syarqawi kata kita tak boleh pegang tu. Ada mentakwil, jangan kita bersandarkan hadis tu. Sebab dia tu lemah sangat. 300 1000 tahun naik, 1000 tahun rata, 1000 tahun turun. Okey. Makna kita ma'a anna ma'aluhu, ma'a bersama apa? Anna sesungguhnya, ma'aluhu kedepannya, mana ma'aluhu kedepannya. Sebab tu dalam kaedah fikih mah, hal ibaratu bil hali am bil ma'al. Ni ma'al kedepannya. Hal ibaratu, ingat kaedah ke berapa tu? Hafiz? Kaedah apa? Mukhtalaf. Hal ibaratu bil hali am bil ma'al. Adakah diambil kira suatu benda itu dengan keadaan sekarangnya ataupun keadaan yang akan datangnya. Sebab tu kita contoh, perempuan yang nak bersalin, darahnya keluar sebelum bersalin. Okey, darah keluar belum bersalin, kita tak panggil darah apa? Darah ni nifas. Tak panggil darah ni nifas. Sebab apa? Sebab darah nifas hiya damul damul ladhi yakhruj aqibal wiladah. Darah yang keluar selepas wiladah, selepas kelahiran. Jadi ini sebelum. Tapi darah ni biarpun sebelum, dia akan bersambung dengan kelahiran. Sini khilaf. Adakah kalau kita ambil ma'al, sebab darah ini dia akan bersambung dengan darah ni nifas, kita ambil hukum darah nifas, kita kata perempuan yang telah keluar darah sebelum bersalin, contohnya dia keluar darah waktu maghrib. Okey, mula keluar darah, Aisyah keluar darah subuh baru dia bersalin. Kita kata, kalau kita kata kita ambil hukum akan datang, kita kata maghrib dia tak wajib solat, Aisyah tak wajib solat. Sebab darah tadi dia bagi hukum darah ni nifas. Ini pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau kita al-ibaratu bil hal, kita ambil kira sesuatu hukum itu dengan keadaan semasanya, kita kata darah ini adalah darah fasid, damun fasid. Jadi dia tetap wajib, macam hukum darah istihadah. Makna maghrib dia wajib solat, Aisyah dia wajib solat. Sebab apa? Sebab kita ambil ibrah keadaan sekarang. Al-ibratu bil hal dunal ma'al, bukan akan datang. Ini khilaf. Faham tu? Sebab tu kaedah fikih yang apa? Kaedah 20 ni, hal ibratu bil hali am bil ma'al. Dia ambil kira pada sekarang atau akan datang. Oi. Isu Luqman. Oi, pergi lawan di sana, di jauh sikit. Okey. Tapi ada juga. Okey. Ada juga kita ambil ma'al. Contoh kita katakan orang Arab lah, kita tak ada. Kita tak ada. Contoh, anak keldai boleh guna untuk tunggang kah? Keldai tak boleh makan. Manfaat dia apa? Untuk ditunggang. Jadi antara syarat sah jual beli an yakuna al-mabi' fi manfa'ah. Jual beli tadi, yang kita jual beli tadi ada manfaat. Jadi anak keldai ada manfaat kah? Sembelih tak boleh. Dia hanya untuk apa? Untuk pendidik, ditunggang. Tapi anak keldai boleh tunggang atau tidak? Boleh tunggang atau tidak? Tak boleh. Jadi sah tak sah jual beli anak keldai? Sah tak sah? Anak keldai boleh tunggang, aku tunggang patah pinggang dia tu. Hafiz sah tapi kita kena sah. Sebab ma'alul intifaq, ma'aluhu al-intifaq. Sebab akan datang dia menjadi manfaat. Jadi sini kita ambil lagi, kita ambil kira yang akan datang. Itu sebab kita kata kaedah ni dia dalam furuk dia bercabang.
Ada setengah kita ambil sekarang, ada setengah kita ambil akan datang. Okey. Ma anna ma'alahu al-imtidad, dia memanjang. Dia kata lil uluwi, bagi tinggi. Sebab apa? Hatta yusila, awsala yusilu, menyampaikan. Wasala yasilu wusulan, sampai. Awsala yusilu, menyampaikan. Okey, itu beza je bahasa Arab. Hafiz wasala yusilu wusulan, sampai. Wasala Hafiz ila al-madrasah. Awsala Ayyubu hafizan ila al-madrasah, menyampaikan Ayub Hafiz ke madrasah. Makna Ayub hantar Hafiz ke madrasah. Faham tu? Sebab tu awsala yusilu isalan. Faham Ustaz Syirif? Wasala yasiluhu usulan hatta yusila lil jannati, sehingga dia menyampaikan ke syurga. Sebab apa? Fa innaha aliyatun jiddan. Fa inna, maka sesungguhnya kerana apa? Fa inna, kerana sungguh ia apa? Syurga ini aliyatun jiddan. Syurga ini aliyatun jiddan, dia tinggi, sungguh tinggi. Okey. Syurga yang tinggi. Fi jannatin mana? Aliyah, syurga yang tinggi. Jadi dia kata sirat ni jadi tinggi gitu. Dia kata kalau kita ikut tu tinggi. Faham tak? Sebab dia syurga tinggi kan? Sebab ni ya. Perbahasan ni kita kata bagus kita bagi ustaz kita tawakuf. Faham tak? Sebab benda ghaibiat ni kita hanya beriman. Nanti kita tengok macam mana. Kita beriman surat hakikat dia, nanti kita tengok macam mana. Faham tak? Ini kata begini, ini kata apa? Begitu turun. Ini kata begitu. Okey, faham tak? Okey. Wa afada asy-Sya'rani wa afada, dan memberi faedah Imam Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani, ini imam masyhur ya. Hadha faqihun sufiyyun ma'rufun. Imam Sya'rani seorang ahli fiqh, seorang ahli sufi. Imam Sya'rani rahimahullah. Wa afada asy-Sya'rani annahu, sesungguhnya annahu ay anna sirat la yusilu, tidak menyampaikan. Annahu, sesungguhnya ia apa? Anna sirat la yusilu laha haqiqatan, tidak menyampaikan laha ay lil jannah, tidak menyampaikan ke syurga, haqiqatan, pada hakikatnya. Bukan maknanya daripada apa? Daripada mahsyar terus hujung dia syurga terus. Dia tak, bukan begitu. Ini kata Imam Sya'rani. Bal yusilu, bahkan yusilu, menyampaikan dia sirat tadi limarjiha. Mana marji? Limarjiha, iaitu kawasan halaman dia, halaman syurga yang luas. Alladhi, yang sifat bagi marji ni, sifat bagi kawasan halaman syurga ni. Fihi daraju, padanya ad-daraju, ada tangga. Al-musilu, yang menyampaikan laha, baginya, bagi syurga. Makna dia kata situ ada tangga, dia sampai halaman. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Sya'rani. Tapi kalau pendapat Imam Qurtubi rahimahullah, dia riwayat dia kata selepas sirat sampai itulah halaman tadi, untuk ke syurga dia ada qantarah. Dia kata qantarah, mata jambatan. Ada satu lagi jambatan disebut qantarah. Di qantarah ni cakap di situlah orang beriman saling memaafkan sama satu sama lain. Sebab Allah sebut bahawa sebelum masuk syurga, wa nadha'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Di qantarah itulah, di jambatan itulah akan apa? Dicabut perasaan tak suka. Sebab kita selama ni dunia kan, ingat kadang-kadang sesama ahli syurga pun ada apa?
Dua-dua baik, tapi tak sepahaman. Faham tak? Dia baik, tapi tak persepahaman. Dia ada apa? Perasaan apa? Macam perempuan lah. Sekarang ni, dia ada perasaan cemburu. Cuba Cik Yusuf bagi tahu isteri, aku mau kahwin lagi seorang. Tak parang senduk naik kepala. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia ghil, perasaan cemburu. Tapi nanti Cik Yusuf di syurga cakap insya-Allah. Para bidadari itu. Para bidadari amat dalam para bidadari tunggu tu. Jadi isteri, jadi waktu tu dicabut sudah perasaan cemburu di situ sebelum masuk ke syurga. Sebab tu ya, ibu-ibu ummahat mukminat solehat, ibu yang solehat mukminat ni nak cemburulah sekarang. Nak cemburu-cemburulah sekarang. Sebab apa? Sebab sebelum masuk syurga dicabut semua perasaan cemburu. Jangan risau masalah, tak nak cemburu sudah waktu tu. Tak bising sudah tu. Okey. Okey. Jadi kata sini waqala, dan berkata dia. Qala, ini berkata Imam Sya'rani. Wa yudha'u lahum hunaka. Wa yudha'u lahum, dan diletakkan lahum bagi mereka hunaka ma'idah. Wa yudha'u lahum hunaka ma'idah, dan diletakkan bagi mereka di sana ma'idah, hidangan. Makna sebelum mereka masuk syurga. Di mana? Dia cakap di Maraj, halaman syurga. Qala, dia berkata lagi Imam Sya'rani, wa yaqumu ahaduhum, dan berdiri salah seorang mereka, fayatanawalu, maka dia mengambil mimma tadalla, daripada apa tadalla, yang terjuntai. Hunaka, di sana, di halaman tadi, min thimaril jannah, daripada buah-buahan syurga. Makna daripada buah syurga. Makna dia sampai di halaman syurga tadi, belum masuk syurga lagi kan, mereka telah apa? Telah diambil buah-buahan sebab juntai. Makna buah-buahan syurga terjuntai sampai situ. Mereka ambil makan. Okey, letak situ. Wallahu a'lamu mustanaduhu al-Imam Sya'rani. Allah lebih mengetahui di mana sandaran Imam Sya'rani. Letak tu. Wallahu a'lamu bimustanadihi. Tulis tu, letak nota itu. Di mana dia ambil, kita pun tak tahu. Tulis tu. Wallahu a'lamu bimustanadihi, dengan sandaran Imam Sya'rani. Sebab apa? Yang apa? Yang Allah sebut. Okey, hadis. Benar satu hari, hadis dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Sauban Maula Rasulullah. Sauban. Okey, Sauban. Jadi dia kata waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tengah duduk bersama para sahabat dia. Bersama para sahabat dia, tiba-tiba datang Habrul Yahud, makna pendeta Yahudi. Jangan lari. Okey, pendeta Yahudi. Terus dia bagi salam. Assalaka ya Muhammad, assalamu alayka ya Muhammad. Salam ke atasku wahai Muhammad. Jadi sahabat pun marah. Mengapa kau panggil dia Muhammad? Dia tu Rasulullah. Dia kata unadihi bi ismihi. Okey. Aku panggil dia dengan nama dia. Sahabat marah. Sebab macam tak hormat. Macam tak hormat, panggil Muhammad saja. Macam tak hormat. Sebab tu tak kata apa? Yang letak apa? Buku tu dia apa? Biografi Muhammad bin Abdullah. Tak biadab tu. Perkataan tu. Perkataan biadab. Dan sebab tu, la taj'u du'a ar-rasul bainikum ka du'a ba'dikum ba'da. Adakah tulis buku sirah biografi Muhammad bin Abdullah? Kurang ajar tu. Tak biadab dengan Rasulullah. Orang Yahudi sebut begitu, assalam, biarpun Yahudi, assalamu alayka ya Muhammad. Salam ke atas kau wahai Muhammad. Terus para sahabat bangkit nak pukul. Dia kata, Rasulullah, kami tak panggil Muhammad, kami panggil
Rasulullah. Ini sedap tak? Biografi Muhammad bin Abdullah. Dia ingat siapa tu? Allah sebut, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Bukan sama lagi dah. Basir panggil Ustaz Nazri, Ustaz panggil Basir. Tak salah itu. Itu sesama lagi kita. Faham tak? Tapi Rasulullah sebut tu. Tapi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak masalah dia. Sahabat yang marah, tapi dia, wa hadza ismi alladhi sammani bi abi. Itulah namaku yang bapakku bagi. Inilah Rasulullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan kita bulan Maulud ya. Okey, bulan Maulud. Okey, ini bulan apa? Kita sambut. Ini tak apa. Sambut Maulud tak bid'ah ya. Sebab dia tidak bertentangan dengan hadis. Solat berjarak bid'ah sebab dia bertentangan hadis. Sambut Maulud bawa hadis yang melarang sambut Maulud. Tapi solat berjarak ada hadis yang bertentangan dia. Faham tak? Sebab dia kata benda yang kita buat benda baru, selagi mana tak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ijma', dengan qiyas, buatlah. Tak ada masalah. Sebab dia macam apa? فَكُلُّ مَا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَعًا قِيَاسٍ فَهُوَ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ. Dan sesuatu yang menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, فَهِيَ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ. Itulah bid'ah yang tercela. Siapa kata Maulud Rasul bid'ah, sila bawa ayat Quran yang mengata bid'ah. Siapa kata bawa sunnah, ijma', qiyas, kata bid'ah. Okey, Allah ya. Jadi dia datang sebut gitu. Dia kata apa? Okey, Rasulullah. Dia kata aku datang ni nak tanya aku berapa perkara. Okey, semua apa? Rasulullah ambil kayu, dia buat gini. Seolah dia sedang berfikir. Rasulullah berfikir. Tanyalah. Tanya dia kata, "Aina an-nas yawma tabaddal ardu ghayr ardi?" Di mana manusia semua sewaktu yauma tubaddul ardu ghayr ardi, bumi ini diganti dengan bumi yang baru. Di mana? Rasulullah sebut apa? Fi zulmatin dunal jasri. Boleh baca jasri atau jisri? Fi zulmah. Waktu semua manusia dia berada zulmah, dalam kegelapan. Dunal jasri, sebelum jabatan. Mana? Sirat. Sebab dia kata waktu sirat itu digelapkan. Fi zulmatin dunal jasri, pada kegelapan. Dunal jasri, sebelum apa? Sebelum sirat. Sebut. Benar kata? Faman awwalun nasi ijazatan. Siapakah manusia yang pertama, golongan pertama dia limpas jabatan tadi? Sirat. Apa dia buat? Fuqara'ul muhajirin. Fuqara'ul alif fakir. Fuqara, fakir miskin daripada golongan muhajirin. Sebab apa? Golongan muhajirin menjadi fakir sebab apa? Mereka fakir kerana agama, mereka miskin kerana agama. Mereka tinggalkan harta benda mereka, tanah mereka, semua kekayaan mereka di Mekah. Mereka datang ke Madinah menjadi fakir miskin, bawa sehelai sepinggang saja. Inilah agama. Mereka lah orang pertama. Fuqara'ul muhajirin. Mengapa Rasul sebut bukan fuqara saja, tapi fuqara'ul muhajirin, golongan fakir miskin daripada muhajirin. Sebab mereka tinggalkan Mekah, tak bawa apa-apa, tak bawa harta. Demi agama mereka korbankan segala-gala. Sebab Allah sebut, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi fuqara' alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Sebab apa dia buat? Alladzina yukhriju, mereka dikeluarkan kerana iman mereka. Orang kafir tak sanggup hidup bersama mereka, benci dengan mereka, halau mereka keluar, dikeluarkan. Min diyar wa amwal, dan harta benda mereka, tempat tinggal mereka, sehelai sepinggang, berhijrah ke Madinah. Okey. Okey. Jadi itu disebut fama tahifatuhum hina yadkhulul jannah. Yang Rasul sebut hadis ni, sebab dia kata Imam Syarani sebut mereka waktu situ mereka ambil sudah berbuah syurga kan. Itu wallahu a'lam, kita serahkan sebab kita tak tahu di mana mustanad Imam Syarani. Sebab mereka
ilmu mereka bukan alang-alang. Ingat sebab tu kita wallahu alam, kita sebut wallahu alam di mana sandaran mereka. Sebab ilmu kita ini tak sampai pun pergelangan kaki a'immatuna tu. Tak sampai pun pergelangan kaki ilmu-ilmu ulama-ulama terdahulu. Faham tak? Tak sampai pun. Faham tak? Sebab semakin lama semakin diangkat ilmu, semakin lama diangkat ilmu. Sebab tu imam-imam mereka ni apa? Qudwatul ummah, contoh kepada umat. Jadi dia kata fama tahfatuhum hainal khuna. Apa hidangan tahiyaf ni, hidangan pertama dibagi sebagai sambutan, hidangan selamat datang. Kalau orang Melayu dulu, orang datang dia bagi apa? Cik Yusuf, tetamu datang dihidangkan apa? Sirih. Itu. Tetamu datang dihidangkan sirih. Tahibatum, hidangan pertama untuk meraihkan tetamu. Dia hidangkan sirih pinang. Sirih pinang kapur. Itulah Ibnu Battutah cerita sewaktu dia sampai ke istana Raja Aceh dulu, Raja Pasai dulu. Dia kata apa? Mereka letak bantal. Ingatlah kita bantal-bantal tu. Bantal Arab pinang. Okey. Jadi apa hidangan selamat datang untuk mereka? Apa dia Rasulullah sebut? Ziyadatu kabidin nun. Ziyadah, hati kecil ikan paus. Ikan paus kan? Nun, ikan besar ni, nun. Ada hati dia besar kan? Cuba tengok hati ikan yang tergantung tepi hatinya, hati kecil tu. Nampak tak? Itu hidangan pertama selamat datang. Sebab apa? Wallahu alam. Sebab apa? Wallahu alam. Ikan hidangan pertama ahli syurga. Cakap Allahumma ja'alna min sahibiha. Ya Allah, jadi kami itulah orang yang hidangkan dengan Allahumma amin, Allahumma amin, Allah amin. Okey. Kemudian dia kata, fama ghada'uhum ala ithriha. Jadi selepas dibagi apa? Kita panggil apa? Pemanis mulut ke? Hidangan pemanis mulut. Apa juga ghada, makan tengah hari. Asyak makan malam kan? Ghada, makan hidangan makan tengah hari mereka. Apa hidangan makan tengah hari? Yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Akan disembelih untuk mereka seekor lembu jantan. Yang lembu jantan makan daging, insya-Allah. Biarlah ustaz tadi makan daging di dunia. Moga-moga Allah birahmatika, moga-moga boleh merasa apa? Daging sapi di sana. Biarlah Allah tarik di dunia apa? Nikmat daging sapi. Moga-moga itulah sapi ustaz makan. Allahumma amin. Cakaplah amin. Moga malaikat doa amin kan. Jami'an Allahumma nas'aluka min rahmatika lana jami'an ya arhamar rahimin. Amin. Moga-moga amin kita diaminkan oleh para malaikat. Allahumma amin. Okey, dia kata yang makan apa? Dimakan di penjuru-penjuru syurga. Jadi ulama kata, waktu bahasa hadis ni, mengapa dia mula-mula makan hati ikan, kemudian makan apa? Sapi. Dia kata situ mana? Di dunia ini hidangan utama kita apa? Makan laut, makanan darat. Darat ikan, lautan darat ikan, darat sapi. Mana situ terhenti sudah hidangan dunia. Berakhir sudah hidangan dunia, faham tak? Makna menunjukkan berakhir sudah. Makna macam-macam lagi hidangan juga disediakan. Sebab kita selama ni kita kenapa? Ikan, makan laut, ikan, makan darat, daging. Okey, syurga nanti yang tak mampu kita bayangkan sudah. Boleh. Okey, itu dia tanya. Sebab tu dia kata, lepas tu panjang lagi lah soalan dia. Apa hadis ni? Dia tanya macam mana jadi anak semua tu kan? Okey, cukup setakat tu. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, adakah roh nanti jasad juga akan dapat dikedaraskan roh? Maksud saya, kalau roh dapat nikmat atau siksa, adakah jasad juga akan merasai? Okey, ingat ya. Okey. Kita sekarang di dunia, hukum roh dengan jasad. Sebab tu kita diberatkan dengan roh dengan jasad. Sebab tu kita ada amalul qalbi dengan amalul jawarihi. Perbuatan jiwa kita, roh kita dengan jasad. Kita takbir, Allahu Akbar. Kita rukuk, kita sujud. Itu perbuatan jasad. Tapi ikhlas perbuatan apa? Hati, roh kita.
Ruh kita melakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh khusyuk, mengharapkan ridha Allah. Faham tak? Jadi perbuatan kita di dunia diberatkan roh dengan jasad. Jadi begitu juga barzakh nanti. Barzakh hukum dia lebih hukum roh. Sebab tu kita takrif maut apa? Apa takrif kematian? Apa takrif kematian? Mufaraqatur ruhi lil jasad. Mufaraqah, berpisahnya roh daripada jasad. Faham tak? Itu takrif kematian. Itu takrif kematian. Mufaraqatur ruhi lil jasad. Berpisahnya roh daripada jasad. Jadi kita alam barzakh ini alam perpisahan roh dengan jasad. Okey, sebab tu di penyiksaan di mana? Di barzakh roh ke jasad? Roh. Tapi jasad terasa. Sebab tu kita kata jasad Firaun di muzium Mesir. Tapi rohnya Allah cerita apa? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna 'alayha. An-naru yu'raduna 'alayha. Maka roh mereka ini yu'raduna 'alayha, dibentangkan di neraka ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Mana roh mereka dibentangkan ke neraka pagi dan petang. Jasadnya di muzium. Tapi rohnya disiksa di barzakh, jasadnya tetap terasa. Seperti mana kita tidur. Sebab tu Rasul sebut an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara mati. Kita mimpi, takut kita. Mimpi perasaan kita, roh kita saja. Tapi kita bangun, mengapa berkeringat badan kita? Makna jasad juga terkesan apa kita tengok dalam mimpi. Faham tak? Wadah. Bangun tengah malam, penuh air mata. Pukul badan kita lagi, gedebak. Mengapa? Abang begitu. Aku mimpi abang kahwin. Tengah-tengah malam dengan air mata keluar, aku mimpi gedebam, aku mimpi abang kahwin. Makna jasad juga terasa. Yang roh yang menderita dia tengok suami dia berkahwin dalam mimpi, rohnya. Tapi keluar air mata juga. Begitulah kita nak faham sikit hakikatnya Allah lebih mengetahui. Okey. Ini di bab barzakh. Tapi di akhirat Allah sebut apa? Wa idzan nufusu zuwijat. Roh ini kembali dikahwinkan. Dengan apa? Dengan jasad. Sebab tu hukum akhirat, roh dengan jasad dua-dua dihumban dalam neraka, diazab. Sebab tu Allah sebut an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka mereka dibentangkan, roh mereka dibentangkan padanya pagi dan petang. Tapi wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari berdirinya kiamat, masuklah Fir'aun dengan pengikutnya asyaddal azab. Mana roh dengan jasad mereka sekali, semua dalam neraka, menerima azab roh dengan jasad sekali. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazidah. Ya Rabb, lak nasuluttanik. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna muttaqina imama. Allahumma ij'alna bi kitabika sabitin wa ala sunnatika mutamassikin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma ghayruk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا حمدا يلا أذن.